Warna Muslimin menjadi fokus kemarahan Mubarak, ya, seolah-olah dia sendiri terlalu bersih lah. Jadi boleh tak Prof ceritakan, ya, siapakah Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Islam ini dan siapa pemimpin terkemuka mereka sebenarnya? Ikhwan Muslimin ditubuh tahun 1928 di Ismailia oleh Hasan al-Banna. Tetapi Hasan al-Banna mati dibunuh pada 12 Februari tahun 1949. Dan dalam sejarah perjuangan Islam di Mesir ini, ya, ternyata sekali Ikhwan Muslimin berjaya mendapat sokongan rakyat. Dan sokongan itu sebenarnya berterusan hingga hari ini. Dengan sebab itulah dalam pilihan raya yang diadakan pada tahun 2007, Ikhwan berjaya mendapat lebih 20% undi. Oleh itu dalam konteks Mesir pada hari ini, dari segi pembangkang, walaupun parti WAF dianggap sebagai parti yang tertua, tetapi dari segi sokongan rakyat, ternyata sekali sokongan rakyat kepada Ikhwan Muslimin begitu ketara. Saya tertarik dengan satu kajian yang dibuat oleh salah sebuah stesen TV tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap Islam yang terlibat dalam pentadbiran. Satu perkara yang menarik, 95% daripada rakyat Mesir merasakan bahawa Islam harus dilibatkan dalam pentadbiran. Dalam erti kata yang lain, bagi masyarakat Mesir, mereka ini sebenarnya merupakan masyarakat yang masih lagi kuat berpegang pada agama. Dalam konteks ini sebenarnya, apa yang diperjuangkan oleh Ikhwan Muslimin itu merupakan perkara yang diterima oleh masyarakat. Dan apa yang berlaku pada waktu ini, Barat dan juga Husni Mubarak memomokkan Ikhwan Muslimin sebagai satu kumpulan ekstremis, satu kumpulan yang sebenarnya anti kemajuan dan sebagainya. Tetapi di satu segi yang lain, mereka juga menyadari dalam konteks keganasan, Ikhwan Muslimin merupakan kelompok yang sebenarnya bertentangan sama sekali dengan Ayman Al-Zawahiri, iaitu kumpulan yang dikenali sebagai Al-Qaeda. Al-Qaeda sebenarnya mengutuk Ikhwan Muslimin kerana dikatakan sebagai bersekongkol dengan sistem yang ada. Dalam erti kata yang lain, bagi sebahagian penganalisis Barat, mereka beranggapan bahawa Ikhwan Muslimin merupakan benteng terbaik untuk berdepan dengan kumpulan ekstremis ini. Tetapi bagi Husni Mubarak, sebagai seorang diktator seperti yang saya katakan tadi, bahawa Ikhwan merupakan satu-satunya kumpulan yang mampu menggugat beliau. Dengan sebab itulah dimomok-momokkan dengan sejarah lampaunya dan sebagainya. Dan satu perkara yang juga harus dilihat di sini, Israel dan Amerika Syarikat sudah tentu tidak mahu wujudnya satu rejim yang baru yang sama sekali akan berbeza segi pendekatan dan dasar dengan Husni Mubarak. Kita tahu Husni Mubarak mempunyai adalah satu rejim yang amat rapat dengan Barat. Israel amat menyenangi Husni Mubarak. Sudah tentu mereka tidak senang dengan sesiapa saja. Pemimpin terkemuka mereka siapa sebenarnya di sebalik Ikhwanul Muslimin ini? Yang sekarang ini pemimpinnya Muhammad Badai menggantikan Mahdi Akif yang mengundurkan diri pada tahun lepas. Dan satu perkara yang menarik dalam sejarah Ikhwan Muslimin, ini merupakan Mahdi Akif merupakan pemimpin yang pertama yang mengundurkan diri sebelum mati. Yang lainnya mereka bukan mengundurkan diri, tetapi mati dan digantikan. Dan itu yang istimewanya Mahdi Akif ini. Jadi berkaitan dengan Mahdi Akif ni, yang saya tahu daripada Prof tadi kan, Prof pernah berjumpa dengan Mahdi Akif, iaitu mantan Mursyidul Am, ya. Jadi apakah sebenarnya perjuangan beliau apabila Prof berjumpa secara orang kata langsunglah dengan beliau sebenarnya? Saya sebenarnya sama seperti orang lain merasakan bahawa kita perlu mendapat apa pandangan beliau sendiri. Selama ini kita mendengar daripada media, daripada pandangan-pandangan Barat dan sebagainya. Oleh itu saya mengambil peluang untuk bersama seorang rakan untuk bertemu dengan beliau, walaupun dengan susah payahnya kerana masalah keselamatan dan sebagainya, tapi akhirnya dapat bertemu dengan beliau. Saya cuba bertanya apakah sebenarnya perspektif beliau tentang pemerintah. Tetapi satu perkara yang menarik apabila saya bertemu dengan beliau menyatakan bahawa persoalannya bukan kami yang tidak mahu bekerjasama dengan Husni Mubarak, tetapi Husni Mubarak yang tidak mahu bekerja dengan kami. Kami bersedia untuk bekerjasama pada bila masa. Dan ini menjelaskan bahawa yang ekstrimnya lah Husni Mubarak, bukan Ikhwan Muslimin. Sebab mereka bersedia untuk bekerjasama, bersedia untuk sama-sama membangunkan Mesir. Tetapi kerana sifat kediktaturan Husni Mubarak yang tidak bersedia berkongsi kuasa, menyebabkan ia merasakan bahawa kumpulan ini sebagai kumpulan yang harus dimomokkan dan diketepikan dalam apa jua perkara berkaitan dengan pentadbiran negara. Jadi apa perjuangan Mahdi Akif sebenarnya dari segi agendanya untuk Mesir? Membangunkan masyarakat dan melihat bahawa harus ada satu perubahan. Perubahannya ialah rakyat harus diberi ruang, peluang untuk bersama-sama dalam membangunkan negara. Apa yang berlaku pada hari ini, berbagai kekangan dikenakan kepada masyarakat. Kebebasan bersuara tidak ada, kekayaan dibolot oleh kelompok tertentu dan sebagainya. Oleh itu bagi Ikhwan Muslimin pendekatannya ialah keadilan untuk semua. Ya, keadilan untuk semua tu yang paling penting. Jadi banyak pihak mendesak pembangkang dan kerajaan untuk berunding, tetapi Ikhwanul Muslimin dan lain-lain pembangkang engganlah selagi Mubarak tidak meletak jawatan. Jadi apa alasan mereka tidak mahu berbincang selagi Mubarak belum meletak jawatan? Mereka tak nak bincang langsung. Bagaimana keadaan itu? Ini sebenarnya berbalik kepada sejarah lampau. Dalam sejarah diktator di Timur Tengah, bukan saja di Mesir, sama di Syria, sama di Iraq dan tempat-tempat lain,
apabila mereka diajak berunding musuh, bukan untuk berunding tetapi mencari masa dan ruang untuk menghapuskan musuh-musuh mereka. Saya bagi contoh umpamanya apa yang berlaku di Syria tahun 1982. Apabila Hafiz al-Assad pada waktu itu menggunakan abangnya iaitu Rifat Assad menumpaskan gerakan Ikhwan Muslimin di Aleppo dan Hama. Saya tidak boleh membayangkan bagaimana seorang presiden boleh menghantar MiG-29, menghantar kereta kebal untuk mengebom kedua-dua bandar ini yang dikatakan 30,000 orang dibunuh. Dengan sebab itulah kalau kita lihat bagi rejim diktator ini, mereka tidak merasa khawatir dan takut kalau untuk mengorbankan 30,000, 40,000 rakyat mereka. Kerana itulah rekodnya. Kalau kita lihat selepas umpamanya Hosni Mubarak mengambil alih pentadbiran pada tahun 1981, antara yang dilakukan ialah menangkap mereka yang dianggap sebagai musuh. 1995 disebutkan tadi. Oleh itu sepanjang sejarah pemerintahan beliau, sejarahnya dipenuhi dengan penindasan demi penindasan. Sesiapa saja yang menentang, mereka akan ditindas. Oleh itu bagi penentang-penentang yang terlibat dalam demonstrasi, mereka telah belajar daripada pengalaman yang lalu bahawa selagi Hosni Mubarak berkuasa, janjinya sukar untuk dipercayai. Jadi saya juga fahamkan bahawa tesis Master Prof University of London tentang peranan British menumpaskan Ikhwanul Muslimin. Betul tajuk itu Peranan British menumpaskan Ikhwanul Muslimin. Jadi Prof ceritakan sedikit tentang tesis dalam tesis Prof. Saya sebenarnya membuat kajian berdasarkan kepada sumber British bagaimana Ikhwan Muslimin pada tahun 1948 merupakan kumpulan terkuat pada waktu itu. Tetapi kemudiannya mereka tumpas dan tidak berjaya mendapat ruang dalam politik di Mesir. Bagaimana itu berlaku? Dan British ini satu perkara yang menarik, mereka akan mendedahkan ataupun memaparkan apa sahaja yang mereka lakukan selepas 30 tahun ataupun kadang-kadang 20 tahun sudah boleh lihat. Untuk berdasarkan sumber-sumber dokumen ini, memang jelas terdapatnya satu kerjasama ataupun kolusi di kalangan pegawai-pegawai British pada waktu itu, termasuklah juga dengan Gamal Abdul Nasir untuk menumpas Ikhwan Muslimin. Dan akhirnya, ternyata pada tahun 1954, Ikhwan Muslimin berjaya ditumpaskan dalam satu peristiwa cubaan bunuh ke atas Nasir yang dikatakan memang dirancang. Dan sejak tahun 1954 hingga ke hari ini, Ikhwan Muslimin merupakan pertubuhan haram di Mesir. Itu adalah satu kajian Prof begitu menarik sekali. Jadi Prof berkaitan kalau katakan Ikhwanul Muslimin berjaya mengambil alih kerajaan. Jadi bagaimana hubungan dengan Amerika dengan yang tidak mahu parti yang berbau Islam ini untuk memerintah Mesir. Jadi bagaimana pula dengan pintu lintas sempadan ke Gaza dan apa kata jadi pada perjanjian damai dengan Israel sejak era Saddam? Saya melihat begini bahawa kita lihat bahawa apa yang dilakukan oleh Hosni Mubarak itu bukan mewakili aspirasi rakyat Mesir. Apa yang beliau lakukan itu mewakili aspirasi Amerika dan Israel. Kalau kita pergi ke jalan-jalan atau kita bertanya dalam kalangan pelajar Mesir ternyata sekali mereka tidak merestui tindakan Mesir umpamanya menghalang bantuan ke Gaza. Pendekatan damai yang diambil oleh Hosni Mubarak dan sebelumnya Gamal Abdul Nasir, sebelumnya Anwar Sadat yang berdamai dengan Israel, itu bukan merupakan aspirasi rakyat Mesir, tetapi merupakan pendekatan yang diambil oleh pemimpin. Dengan sebab itu saya melihat bahawa perubahan dasar yang berlaku terhadap Israel dan juga Amerika Syarikat bukan semata-mata kerana dasar Ikhwan Muslimin, tetapi merupakan dasar dan juga aspirasi rakyat Mesir yang mahu supaya perjuangan Islam, pendekatan Islam itu menjadi teras kepada pemerintahan dan juga dasarnya. Dan itu yang sebenarnya menyebabkan rakyat menentang Hosni Mubarak. Kalau kita lihat Hosni Mubarak menerima sebanyak 1.3 bilion bantuan luar Amerika Syarikat ke atas negara tersebut. Dan kalau kita lihat, Mesir merupakan negara kedua terbesar menerima bantuan luar. Tetapi bantuan itu untuk apa? Bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi digunakan untuk menguatkan pasukan keselamatan, membolehkan Hosni Mubarak menindas rakyatnya. Oleh itu ternyata di sini bantuan Amerika kepada Mesir itu bukan untuk kesejahteraan, tetapi bagi membolehkan diktator terus berkuasa. Jadi perjanjian damai dengan Israel, bagaimana dengan era Sadat, adakah akan berjaya ataupun bagaimana? Kita boleh lihat kenapa Sadat dibunuh. Kerana rakyat menentang proses damai itu. Rakyat menolak perjanjian yang ternyata berat sebelah. Oleh itu dalam konteks rakyat Mesir pada hari ini, ternyata sekali mereka mahu supaya Mesir yang bebas, bukan Mesir yang dasarnya ditentukan oleh Israel ataupun oleh Amerika Syarikat. Jadi Pak, adakah Israel sekarang ini membantu Mubarak sekarang ni? Adakah Israel membantu? Saya semua nak tahu. Kita melihat tahun 1979 apabila berlaku revolusi Iran, terdapatnya maklumat mengatakan bahawa mereka yang menembak penunjuk perasaan itu ialah para trooper ataupun pegawai-pegawai intelijen dari Israel. Oleh itu kalau apa yang berlaku pada hari ini, negara yang sudah pasti akan kehilangan besar kepentingannya ialah Israel.
Dengan sebab itu, saya kira sudah pasti Israel akan berbuat sesuatu bagi memastikan Hosni Mubarak dan kuncu-kuncunya terus berkuasa. Akan terus di belakang. Itu yang begitu bahaya. Jadi bekas Ketua Pengarah IAEA iaitu Muhammad El Baradei, adakah dia terlibat secara langsung dalam demonstrasi ini sebenarnya? Dia datang ketika rakyat telah pun bangkit. Dan kita tahu bahawa apa yang berlaku di Mesir ini merupakan sabti api dalam sekam. Dia akan meletus ataupun akan menjadi marak pada bila masa. Oleh itu beliau kembali ketika rakyat sedang bersemarak dengan semangatnya, dan ternyata sekali beliau cuba menggunakan kesempatan ini. Ya. Tetapi ternyata sekali rakyat Mesir mahukan mereka yang bersama dengan mereka. Kerana Al-Baradei ini sebenarnya bukan dibesarkan di Mesir, dunianya, perjuangannya bukan di Mesir, tetapi beliau menggunakan kesempatan dari segi mendapatkan populariti. Ada yang mengatakan bahawa dia ni mempunyai persamaan seperti Hamid Karzai di Afghanistan. Itu orang yang mempunyai, walaupun dianggap menentang Hosni Mubarak, tetapi pada waktu yang sama disenangi oleh Barat. Oleh itu, Barat suruh menjadi tokoh, walaupun tidak pro mereka, tetapi jangan anti mereka. Dan Al-Baradei ini merupakan tokoh yang mempunyai ciri-ciri itu. Prof, kita bercakap tentang segi politik, segi ekonomi. Pendapat Prof sendirilah dalam pergi Mesir beberapa kali. Bagaimana keadaan sekarang dengan kabinet sementara? Bagaimana dengan keadaan lebih huru-hara ke? Bagaimana dengan kabinet sementara ini nanti? Sebenarnya kalau pada waktu ini, kalau kita lihat sebelum ini rakyat Mesir takut untuk bangkit. Pada waktu ini mereka sudah tidak ada ketakutan itu, ya. Dan pada waktu ini juga mereka melihat bahawa polis yang selama ini cukup menghantui mereka sudah lagi tidak mempunyai taring seperti dulu. Oleh itu saya melihat bahawa kebangkitan ini merupakan sesuatu yang sukar untuk ditumpaskan ataupun dipadamkan dengan sebegitu mudah. Oleh itu dalam tempoh yang terdekat ini proses politik itu akan berlaku dengan cukup pesat. Dan bagi rakyat Mesir, bagi mereka mahukan perubahan. Itulah yang sebenarnya disuarakan oleh mereka. Ekonomi bagaimana, Prof? Selepas ini pada pendapat Prof. Sudah pasti ekonomi Mesir akan mengalami suatu suasana yang cukup kritikal kerana cuba kita bayangkan, ya, mereka menutup internet, ya. Bila tutup internet sudah tentu urusan perniagaan, banking dan sebagainya itu menghadapi kesan yang teruk. Dan juga dalam konteks Mesir, pendapatan nombor satunya ialah pelancongan. Dan kita dapati pelancong semuanya sudah keluar, dan kalau ini berlaku, sudah pasti ekonomi Mesir akan terjejas teruk pada masa Jadi, Prof, bagaimana dengan terusan Suez? Adakah akan terus dibuka atau ditutup terusan Suez? Buat masa ini sebenarnya walaupun berlaku kebangkitan di Suez, tetapi terusan Suez masih lagi boleh berjalan seperti biasa. Tetapi ini belum satu kepastian pada masa-masa akan datang, kerana ketidakstabilan itu juga akan menjejaskan dari segi perjalanan. Sebagai contoh, kita mendengar baru-baru ini atau semalam bagaimana saluran gas diletupkan. Dan sudah tentu ini juga akan memberikan kesan besar kepada ekonomi Mesir. Dalam hal ini saya melihat bahawa perkembangan dalam tempoh terdekat ini akan banyak merubah politik Mesir pada masa-masa akan datang. Prof, dari segi harapan Prof pada tajuk kita pada malam ini, bagaimana Prof harapan, analisis dan sebagainya untuk rumusan kita pada malam ini, Mesir di hujung terowong, sinar di hujung terowong, Prof? Saya melihat bahawa rakyat Mesir telah bangkit dan mereka mahukan perubahan. Yang mereka tuntut, yang pertamanya, Hosni Mubarak harus meninggalkan Mesir. Dan saya kira bagi majoriti rakyat Mesir, perkara yang paling menggembirakan ialah apabila Hosni Mubarak meninggalkan Mesir. Itu sebenarnya yang terbaik, meletak jawatan itu. Baiklah, Prof, terima kasih kerana bersama kita semua pada malam ini. Dan baik saudara, kami sampai di sini perbincangan kami bersama dengan Prof Muhammad Rizal Othman. Terima kasih sekali lagi, Prof. Dan bagi pihak penerbit Syabuddin Abdullah dan seluruh kru Global di Satu, saya nak ucapkan Kongsi Facai Selamat Tahun Baru Cina. Dan Jessica Ong juga mengucapkan terima kasih kepada saudara yang setia bersama kami selama setengah jam tadi. Dan harapan kami semoga Tahu Anak Global di Satu terus gah di RTM. Dan jangan lupa layari Facebook kami Global di Satu. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan Kongsi Facai.